Bismillahirrahmanirrahim. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما صدق الله العظيم. La yastawil qa'iduna minal mu'minin, tidaklah sama keadaan orang-orang yang duduk, yakni tidak turut berperang dari kalangan orang yang beriman. Ghairu ulid darar, selain daripada orang-orang yang ada keuzuran. Wal mujahiduna fi sabilillah, dengan orang-orang yang berjihad, berjuang pada jalan Allah untuk membela Islam. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa mereka. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Allah melebihkan orang-orang yang berjuang dengan harta benda mereka dan jiwa raga mereka atas orang-orang yang tinggal, yang tidak turut berperang kerana uzur, dengan satu darjah kelebihan. Wa kullan wa'adallahu al-husna, dan tiap-tiap seorang, tiap-tiap satu dari dua golongan itu Allah menjanjikan dengan balasan yang baik, yakni syurga. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Allah melebihkan orang yang berjuang atas orang yang tinggal duduk, yakni tidak turut berperang, dengan pahala yang amat besar. Darajat, iaitu beberapa kelebihan daripadanya. Ayat terdahulu menyatakan kelebihan jihad. Kemudian dinyatakan pula segala bentuk-bentuk pembunuhan, sengaja dan tak sengaja. Dinyatakan juga sebelum ini pembunuhan dengan cara yang tersalah. Cara tersalah kerana orang itu baru memeluk Islam. Mereka itu dibunuh kerana tidak diketahui bahawa mereka telah memeluk Islam. Kemudiannya dalam ayat ini pula, ayat ini menyatakan perbezaan orang yang ikut serta berperang dengan orang yang tidak berperang. Kerana ada sungutan jika keluar perang, terbunuh orang yang tidak bersalah, bunuh sama sendiri, jadi baik orang tak perang. Baik duduk rumah, orang duduk rumah dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Boleh jadi ada yang bersuara begitu. Keluar perang pun nanti pulaknya perang salah pula. Salah. Yang kita anggap dianya kafir, kata tak kafir. Yang dia beri salam, Assalamualaikum, anggaplah dia sudah masuk Islam. Jadi susah. Kalangan orang munafikin manakala yang lebih awal lagi menyatakan begitu. Malah orang Islam pun merasakan serba salah. Ayat ni menyatakan fadilat atau kelebihan orang berjihad. Dengan menyatakan la yastawil qa'iduna minal mu'minin, tidak sama orang yang tidak keluar perang. Al-qa'iduna, qa'id maknanya duduk. Al-qa'iduna, orang yang duduk. Orang duduk ni maknanya orang yang berehat di rumah. Orang yang berehat di rumah, tak keluar perang. Lawan kepada al-qa'idu di sini orang yang berjuang pada jalan Allah. Sama ke orang yang berjuang keluar perang dengan orang tak keluar perang? Memangnya tidak sama. Tapi tak sama ni bagaimana tak sama? Tak sama kerana orang berperang mereka beramal, mereka bercakap dan beramal. Orang yang duduk di rumah ni hanya bercakap saja tapi tidak beramal. Cakap, kadang-kadangnya cakap dia yang lebihnya sebab dia tak buat apa-apa, dia kaki cakap. Kaki cakap ni dia tak dapat pahala besar. Tak dapat pahala besar. Yang cakap tapi dia buat apa yang dia cakap. Yang ni, yang cakap dan buat apa yang dia cakap. Ada 3 golongan dalam masyarakat berbanding dengan peperangan ini. Dalam peperangan ada 3 golongan. Golongan pertama iaitulah yang berjihad pada jalan Allah. Keluar jihad dululah. Dulu keluar jihad, sekarang ni pun berjihad. Ada orang yang berjihad, ada yang tidak berjihad. Ada yang buat kerja dan ada yang tidak bekerja. Bentuk jihad berbeza, itu disebabkan masanya sudah berbeza. Pertama. Yang kedua, tidak berjihad kerana dia sakit. Yang disebutnya dalam ayat ini ulil darar. Ulil darar, orang yang sakit. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darar. Ulil darar, orang sakit.
Yang ketiga pulanya, orang yang tidak berjihad sekalipun dia mampu berjihad. Boleh keluar tapi tak mahu keluar. Mampu berjihad tapi tak mahu. 3 golongan dalam masyarakat. 3 golongan ini mempunyai peranan masing-masing. Dan apa pandangan Islam, pandangan Al-Quran terhadap mereka? Pertama sekali, golongan yang pertama ialah orang yang berjihad. Dan yang kedua pula orang yang sakit dan tidak mampu berjihad kerana dia sakit. Kalau tidak sakit dia pergi jihad. Yang ketiga barulah sampai kepada orang yang mampu berjihad tetapi tidak keluar, tidak berjihad sekalipun mampu. Ayat Quran pada awal-awal lagi katanya la yastawi, tak sama. Ketiga-tiga golongan ini ataupun 2 golongan yang pertama tak sama. Yang pertama berjihad, yang kedua tidak berjihad kerana sakit. Samakah antara 2 golongan ini? Boleh jadi kalau dia tak sakit, kalau dia sihat dia akan keluar, tapi dia sakit. Apakah kerana dia sakit itu dia sama dengan orang keluar berjihad? Tak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana memang orang itu dia hidup dalam suasana jihad. Yang ni hati saja mahu berjihad, tapi kerana dia sakit dia tak keluar, dia tak akan sama. Ayat ini diturun kepada Abdullah ibni Ummi Maktum, seorang sahabat Nabi yang buta. Abdullah ibni Ummi Maktum ketika Zaid bin Sabit dan beberapa orang lagi bersama dengan Nabi SAW menulis wahyu. Ketika wahyu itu sedang turun. Tiba-tibanya Nabi kata kepada Zaid bin Sabit dan beberapa lagi, uktub, tulis. Nabi pun bacalah, ya la yastawil qa'iduna minal mu'minina hingga seterusnya. Mereka tulis. Abdullah bin Ummi Maktum yang berada dekat dengan Nabi, dengan Zaid, ya Rasulullah, bagaimana dengan aku? Orang yang tak boleh orang yang ulil darar, orang yang matanya tak nampak. Ulil darar ini orang yang matanya tak nampak, buta, orang yang tempang, orang yang sakit mata. Ini darar, ramad, araj, dia satu wazannya. Bagaimana? Lalulah Nabi ayat ini diturunkan, ghairu ulil darar, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari. Jadi senanglah hati sikit Abdullah ibni Ummi Maktum yang buta. Kalau tidak kerana buta, dia akan bersama dengan Nabi SAW. Ini sahabat yang istimewa ni walaupun buta. Namanya Abdullah ibni Ummi Maktum. Satu surah yang diturun dalam Quran, surah mengenainya, iaitulah surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'u dzikra. Diturun mengenai Abdullah ibni Ummi Maktum yang datang nak belajar dalam majlis Nabi, tetapi Nabi tidak begitu memberi perhatian kepadanya kerana Nabi sibuk dengan urusan yang lebih besar. Quran turun tidak memihak kepada Nabi, tapi memihak kepada Abdullah ibni Ummi Maktum. Katanya dalam ayat ini, la yastawil qa'iduna, tak sama orang yang tidak keluar berperang di kalangan orang mukmin selain daripada orang yang sakit, yakni orang sakit tak keluar pun tidak mengapa, wal mujahiduna fi sabilillah, dengan orang yang berjihad pada jalan Allah. Jihad itu meliputi jihad dengan harta dan jihad dengan jiwa raga. Tak sama. Kalau begitu tak sama bagaimana? Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idina darajah. Kerana Allah melebihkan orang yang berjihad dengan harta dan jiwa raga satu darjah, lebih tinggi daripada orang yang tidak keluar. Orang yang berjihad ada peranannya di medan perang. Orang yang tidak berjihad ada peranannya di rumah. Peranannya dia berniaga, tak berniaga, dia meneruskan kegiatan hariannya, dia pegawai, dia pergi ke pejabat, dan dia ada urusan masing-masing. Yang gurunya dengan gurunya, yang pekedai dengan perniagaannya. Tetapi orang berjihad lebih tinggi. Mengapa lebih tinggi? Sebab harta ummah, harta masyarakat, harta kerajaan hendaklah ditumpuk, para mujahidin, para pejuang lebih dahulu mendapat nikmat daripada harta itu. Maknanya kedudukan mujahidin berhak mendapat segala kemudahan yang ada di dalam negara. Sebab apa? Sebab dia berjuang. Ini kelebihannya di dunia ini. Makanan mereka hendaklah diberi kepada mereka terlebih dahulu, kemudian barulah kepada orang lain, kepada orang yang tidak keluar berjuang. Begitu. Mereka mewah pada ketika orang lain dicatu. Mengapa? Sebab dia mempunyai kelebihan
kelebihan satu darjah. Faddalallahu al-mujahidin 'ala al-qa'idina darajah. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Wa kullan wa'adallahu al-husna, dan masing-masing daripada dua golongan itu Allah menjanjikan dengan balasan dengan baik, yakni syurga. Ayat tidak menutup mata sepenuhnya kepada orang yang tidak keluar berperang, sebab mereka juga mempunyai peranan dalam masyarakat. Kalau semuanya nak keluar perang, siapa yang nak jaga masyarakat? Siapa yang nak jaga wanita di rumah dan orang tua di rumah, nak jaga kampung halaman? Siapa pula nak meniaga? Siapa pula nak mentadbir? Sudah tentu masyarakat, negara tidak akan bergerak jika semuanya mahu keluar berperang. Dan jika semuanya tak mahu keluar perang pun tak boleh juga. Jadi ayat pada akhirnya menyatakan wa kullan, dan masing-masing sama ada yang menjadi tentera ataupun tidak bertentera ataupun peniaga dan siapa pun, wa'adallahu al-husna, Allah janjikan baik dengan mereka. Dengan sebab adanya sokongan daripada masyarakat luar, maka tentera boleh berperang. Jika tidak ada sokongan, bagaimana dia berperang? Ekonomi tidak bergerak, bagaimana tentera boleh berperang? Tak boleh. Jadi oleh kerana itu, peranan orang lain juga tidak dilupakan oleh Al-Quranul Karim, kerana mereka ini juga besar. Berperanglah, tetapi bukan mereka saja sebenarnya yang berperang. Ada orang yang berperang dengan tubuh badan seperti mereka, ada orang yang berperang dengan harta benda, dengan kepandaian yang ada padanya, dengan pendidikannya. Mereka berperang dengan bidang-bidang yang ada di hadapan mereka. Mereka berperang. Jadi oleh kerana itu ayat tidak lupa kepada mereka dengan menyatakan wa kullan wa'adallahu al-husna, dan setiap masing-masing Allah janjikan al-husna kepada mereka. Al-husna di sini maknanya syurga. Ada syurga juga kepada mereka. Tetapi syurga orang yang berjihad pada jalan Allah ini, syurga mereka pergi seperti kilat. Kasur'atil barak, seperti cepatnya kilat. Makna cepat mereka masuk syurga. Yang lain-lain merangkak pergi, peniaga ke mereka ni, pendidik ke, apa ke, orang lainnya pergi merangkak sampai juga. Pentingnya sampai, tapi pergi itu tidak seperti mujahidin, tentera. Wa kullan wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidin 'ala al-qa'idin ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala melebihkan orang yang berjihad pada jalan Allah di atas orang yang tidak berjihad, pahala yang lebih besar. Di dalam ayat ini kita lihat pentingnya orang yang berjihad ini diulangi beberapa kali, kerap disebut ni, seolah-olahnya manisnya perkataan mujahidin ini. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharri wal mujahiduna faddalallahu al mujahidina wa faddalallahu al mujahidin 'ala al qa'idin. Tempat yang disebut mujahidin itu tempat yang tinggi, tempat yang atas. 3 kali disebut al-mujahidin, 3 kali juga disebut al-qa'idin, tetapi qa'idin di sebelah bawah. Di sebelah bawah, al-mujahidin di sebelah atas. Ayat Quran pun sudah memberi kepada kita memberi kelebihan dari sudut sebutannya, dari sudut kedudukannya dalam Al-Quran disebutkan kelebihan mujahidin, dan setiap kali disebut al-mujahidin itu kemenangan bagi pihaknya. Orang yang tidak berjuang ni kalah, duduk di sebelah bawah, orang yang berada di rumah. Ajran azima, pahala yang besar diperolehi mujahidin. Tidak cukup dengan menyebutkan pahala yang besar, tak cukup setakat itu. Mahu dibutirkan apa dia pahala yang besar? Pahala yang besar terlalu umum sangat. Mujahidin akan dapat pahala besar. Mahu disebutkan darajatim minhu. Darajatim minhu, beberapa darjah yang lebih tinggi lagi. Tadi disebut satu darjah, maknanya satu darjah di dunia. Dulu disebutnya wa faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idina darajatan, satu darjah. Tapi pergi disebut pula yang kedua, ajran azima, ini di akhirat darajat, beberapa darjah pula. Daripada orang yang tidak keluar perang, mereka mempunyai beberapa darjah yang lebih tinggi. Jadi ayat ini apabila menyebutkan 2 kali darjah satu dengan mufrad dan darajat pula beberapa darjah dengan jamak, dia menunjukkan kedua-dua ini pada tempat yang berlainan. Darjah yang pertama di dunia kita sebutnya tadi, segala kemudahan yang ada dalam negara ini hendaklah diberi kepada tentera yang berjuang. Pada waktu tentera tak ada gaji dululah, tapi sekarang ni dah ada gaji, kiranya lain pula, dia ada skim pula gaji, ada kemudahan khusus bagi mereka. Ini dulu wa faddala. Baik. Kemudiannya pula
darajatin pada tempat yang kedua ini disebutkan ini di akhirat. Di akhirat akan dilebihkan beberapa darjah, syurga yang diberi kepada mereka, kemudahan-kemudahan dalam syurga, kenikmatan dalam syurga, meskipun sama-sama berada dalam syurga, tetapi ada berbeza antara syurga dengan syurga yang lain. Syurga yang diberi kepada orang tidak berjihad dan syurga yang diberi kepada orang yang berjihad berbeza. Sama-sama duduk rumah banglo juga, tetapi yang satu tu lain, yang ni lain. Yang tu di bawah, yang ni di atas. Mana lebih baik bawah dan atas tak tahu dah pula. Itulah. Kemudiannya darajat ini kita akan sambung pula besok lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala.